وله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita menyambung pembincangan kita dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat pula. Surah Al-Hasyr. Surah yang ke-59. InsyaAllah kita nak baca dulu ayat ini sekali lagi. Berada pada muka surat 548. 548. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Terjemahan. Dialah Allah, tiada ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Baik, alhamdulillah. Malam ini kita nak melihat sambungan daripada nama-nama Allah Al-Asma' Al-Husna. Sebahagian yang Allah letakkan pada ayat ini. Malam ni insya-Allah kita melihat pada nama Allah Al-Muhaimin. 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 Baik, dalam terjemahan Al-Muhaimin diletakkan maknanya mengawal keselamatan. Yang Maha Pemelihara. Yang Maha mengawal keselamatan. Ada yang Maha Pemelihara. Ada yang lain terjemahannya? Mengawal Untuk mengawal serta mengawas sama ke beza? Mengawal, saya punya yang Maha Pemelihara. Saya mengawal keselamatan. Yang Al-Quran. Tapi dalam terjemahan ayat dia letakkan yang Maha Pengawal serta Pengawas. Samalah. Yang saya punya yang Maha Pemelihara. Yang Maha Pemelihara. Baik. Ini beberapa terjemahan yang kita dapat daripada Al-Quran. Kenapa berbeza terjemahannya? Kenapa berbeza? Yang Maha mengawal keselamatan lah, sama macam pengawal kan? Sama, so kita pengawal ni lah. Kenapa terjemahannya berbeza-beza dari satu Quran ke satu Quran yang lain? Lain penulis. Lain penulis dia kan. Itulah dia pun. Baik. Pertama kita lihat pada kata dasar dulu. Ataupun root word kepada Al-Muhaimin ini.
berasal daripada huruf ha, mim Ha minun. dan juga nun. Ha, mim dan juga nun. Kalau cari dalam kamus mungkin akan jumpa ha, mim, nun tapi mungkin tak jumpa. Dia special word pada bahagian haiman. Pada bahagian haiman. Tengok kamus kalau ada, mungkin ada yang ada ataupun ada yang tak ada pun cari dekat ha, mim, nun tak ada. Kerana dia perkataan yang istimewa, yang jarang digunakan. Baik. Kenapa berbeza terjemahan? Kenapa berbeza terjemahan? Setakat terjemahan yang kita dah tengok beberapa terjemahan ni, ada yang bertentangan ataupun semuanya dia lebih kurang je. Dia tak bertentangan tapi lebih kurang. Ada yang lebih, tak ada yang bertentangan. kurang. Dia Ada tak yang bertentangan. ada yang letak dua. Ada yang letak dua, Maha mengawas stroke pemelihara. Buat stroke macam tu. Tafsir by Ini words, Quran tafsir by words. Tuan tafsir baru. Ha. Maknanya terjemahannya tak bertentangan lagi. sangatlah kan. Tak lagilah, semuanya adalah lebih kurang. Baik, kenapa untuk Kenapa tak Al-Muhaimin tepat? ini secara khususnya dia ada beberapa makna yang berbeza kerana begitulah secara umumnya dalam bahasa Arab. Satu perkataan itu dia mempunyai beberapa makna. Dia satu perkataan dia mempunyai beberapa makna. Baik, untuk perkataan ha, mim dan juga nun ataupun haiman ini, antara maknanya ialah penjaga dan Thanks. pengawal. Penjaga dan pengawal. Makna lain adalah pemerhati dan pengawas. Makna yang ketiga ialah yang memenuhi keperluan orang lain. Baik, maka ada 3 makna yang boleh didapati daripada perkataan ha, mim dan juga nun. Kita bagi masa beberapa minit untuk tulis dulu. Ustaz. Sekejap. Tak boleh pakai yang ni. Kiranya Belajar dia. Abang belajar. Okay. Kata dasar human daripada ni lah Ustaz Ha minun human. Human apa bahasa Inggeris? Wallahu a'lam. bukan, Wallahu a'lam. tak. Tak Rasanya bukan. Ustaz, Human. kataan memelihara tak ada Ustaz. Minun. 1, 2, 3. Boleh jadi juga human. Memelihara. Ustaz boleh jadi juga. Minun. Haiman hayaminun. Haiman Banyak kita. Haiman. hayaminun. Haiman. Haimanah adalah noun. Haiman. Memelihara saya letakkan pada bahagian yang ketiga. Yuhaiminu. Haimana. Yuhaiminu. Haimin. Menjaga, memelihara. Pemerhati. Baik. Ustaz. Pertama, makna bagi muhaimin ataupun haman adalah penjaga dan juga pengawal. Apa maksud penjaga dan juga pengawal? Sebab kat bawah tu kita ada pemerhati dan juga pengawas. Apa beza dia?
apa beza antara nombor 1 dan juga nombor 2? Nombor 1 tu lebih sikit, dia jaga sekali. Dia jaga sekali. Dia kawal dan jaga. Yang kawal. nombor 2 tu tengok je. Dia tengok saja. Nombor Jadi hantar balik mana Ustaz. mana yang lebih risau? Yang jaga ke yang tengok je? Yang jaga lah. Yang jaga. Tapi orang kalau nak mencuri dia tu ada CCTV, dia takut juga. CCTV tu dia perhati je. Dia kan dia buat apa pun. dia rekod. Tapi bila ada guard, orang takut sikit. Baik. Penjaga dan CCTV pengawal. tu dia orang tak perasan kadang. Yalah, tengok saya kalau perasan. Kalau perasan dia takut tak? Dia boleh lari, boleh elak kan. Baik. Penjaga dan pengawal. Sebenarnya bila disebut tentang jaga dan kawal adalah dia menjaga dan mengawal sesuatu yang berada di belakang dia. Ya. Kan? So kita jaga dan kawal. Sebab tu guard house dia letak kat depan rumah. Tak ada orang letak guard house dekat tengah-tengah rumah. Kan? Dia tak dekat depan rumah, kat pintu masuk tu dia letak. Sebab dia jaga dan kawal di belakang. Kalau kita cerita tentang bodyguard kan, dia ada yang semua duduk belakang ke atau ada yang duduk depan, duduk tepi, duduk belakang? Bodyguard semua tempat. Depan lah. Depan dulu. Kalau PM, kiri kanan depan belakang tak? Kiri kanan depan belakang. Apa tu, guard hanya akan duduk di belakang sikit kan. Waktu apa, kalau dia jaga seseorang tu, somebody tu dia tengah berada di tengah jumpa peminat ke, tengah jumpa orang ke, so dia akan ke belakang sikit lah. Lain daripada tu dia mesti akan duduk di depan lah untuk jaga. Kalau escort pun dia akan duduk di depan. Maka penjaga dan pengawal dia selalunya menjaga sesuatu yang berada di belakang dia. Baik. Pemerhati dan pengawas kan, dia kerja dia apa, dia mudah ceritanya dia macam CCTV ataupun macam drone kan. Dia kerja dia duduk, dia perhati kan. Dia perhati saja ke atau perhati untuk mencari apa sesuatu yang bahaya. Kan? Kalau kita cerita tentang pemerhati kan. So dia perhati macam kita tengok TV ke ataupun dia perhati betul-betul? Perhati dengan teliti, Ustaz. Dia perhati dengan teliti kan. Dia pemerhati dan juga pengawas kan. So pengawas memang kerja dia nak memerhatikan orang yang buat salah. Jadi dia kena perhati betul-betul siapa yang buat salah. Dia perhati betul-betul. Baik. Dia pemerhati dan pengawas kan. Dia tak ada nak menjaga sesuatu kan. Dia lebih kepada mencari kan kesalahan ataupun melihat apa yang orang buat. Dia tengok apa yang orang buat kan. Baik. Maka itu sikit perbezaan antara penjaga dan juga pengawal. Maka orang yang menjadi penjaga ataupun pengawal mungkin dia dari sudut kemahiran memerhati dan mengawas tu dia kurang. Betul tak? Mungkin memerhati dan mengawas tu dia kurang sikit. Orang yang pemerhati dan pengawal mungkin bahagian nak menjaga dan mengawal tu dia kurang sikit. Maka al-muhaimin dia ada apa? Dia ada kedua-dua makna ni. Dia bukan saja duduk jaga kan. Kadang jaga pun duduk kan, lepas tu ngantuk, lepas tu tengok handphone, duduk ke bawah kan, macam-macam lah. Kan, tapi dia jaga dan dia perhati betul-betul. Dia awasi betul-betul tempat ataupun sesuatu yang dia jaga tu. Dan ini ceritanya tentang siapa? Ceritanya tentang Allah SWT. Baik. Maka Allah Al-Muhaimin dia adalah penjaga dan juga pengawal kepada siapa? makhluk. Dia bukan Kepada bumi. makhluknya. Makhluk. Kepada makhluknya. Dia adalah penjaga dan juga pengawal kepada makhluknya. Baik. Apa antara kalau kita nak relatekan dengan diri kita, apa antara perkara besar yang Allah jaga dan juga kawal pada diri kita? Iman. Apa dia? Amalan. Allah Semua jaga lah dan Ustaz. Dia jaga semua lah.
Dia jaga semua. Ya. Apa yang jaga semua tu? Betul. Apakah semua itu yang dia jaga tu? Betul. Kita memang bawah pengawasan Allah kan. Kita nak cerita tentang nombor 1, jaga dan kawal. Memelihara keselamatan. Apa yang Allah jaga dan apa yang Allah kawal kita? Memelihara keselamatan. Semua tu ya. Cuma Baik. dalam Antaranya kan, untuk kita nak merasai Allah Al-Muhaimin ini, pertamanya ialah Allah dia menjaga dan dia mengawal kita. Dia menjaga kita, iaitu yang paling mudah ialah dia menjaga diri kita. Antara yang paling besar sekali ialah Allah menjaga bumi ini agar apa? Sentiasa ada oksigen yang Cukup. yang cukup. Kan? Walaupun orang tu dia duduk dekat di tengah padang pasir, dia masih lagi boleh bernafas. Sedangkan ada banyak pokok ke dekat padang pasir tu? tak ada. Tak ada. Boleh kata hampir tak ada. Dan padang pasir tu besar padang bola ke? Tak, luas padang pasir tu. Tapi orang yang duduk di padang pasir boleh menghirup oksigen dengan tidak tersekat-sekat. Tak ada lagi orang yang dia buat dia pergi exploration dan dia pergi kat padang pasir, dia bawa tong oksigen. Tak ada lagi. Tak ada. Kan? Dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, apa akan jadi? Mati. Tak boleh orang hidup. Makhluk semua mati. Kalau semua kan? Tak ada makhluk. Tak ada makhluk. Tak ada makhluk yang akan hidup. Akan hidup. Baik. Maka Allah dia menjaga dan mengawal oksigen yang kita sedang bernafas dengannya. Baik. Dalam badan kita, kita boleh kawal tak sistem saraf, perjalanan darah, kan fungsi-fungsi yang begitu berselirat dalam badan kita ni? Tak boleh. Tak boleh. Siapa yang boleh mengawalnya? Tak tahu. Allah. Awalnya. Tak boleh. Allah Al-Muhaimin yang Allah. menjaga dan juga mengawal. Cuma kita sedar tak sedar je kan. Mungkin kita rasa macam biasalah, dan memang dah begitu semula jadinya, dan darah berjalan, urat saraf ini berfungsi dan memang semula jadinya begitu. Dan lalu kita pun rasa macam biasalah. Tetapi rupanya ada di sebalik itu Al-Muhaimin, sang penjaga dan pengawal. Baik. Dan juga Al-Muhaimin ini, antara jasanya kan, yang besar ialah apa? Setiap hari kan, kita lihat pada surah Az-Zumar ini, surah yang ke-39, ayat yang ke-42. Pada muka surat 463. Muka surat 463 surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-42. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu Billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ustaz, muka surat berapa Ustaz? Terjemahan 463. 3. Maaf ya, sekejap. Ayat Ayat 42 ya. Ya, betul. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka
dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Baik. Ada footnote sini Ustaz. Baik, silakan. Orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya. Dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi. Masya Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Masya Allah. Baik. Apakah Allah Al-Muhaimin lakukan kepada kita pada setiap hari? Ya, Tidur kita. Dia menjaga dan beri mengawal Kehidupan kita. setiap jiwa yang kembali berada di tangannya. Dia menjaga dan mengawal. Katakan penjaga dan pengawal ini terlelap. Lalu ada orang datang curi nyawa ni. Apa akan jadi? Tak baliklah nyawa tu kepada Datang kita boleh. Tuhan dia. Kan? Datang jin dan juga syaitan curi. Kan? Kesianlah nyawa yang dicuri itu. Maka Allah Al-Muhaimin, pengawal dan penjaga, sifatnya itu terjelma pada diri kita pada setiap hari ketika mana kita tidur. Dia yang menjaga dan juga mengawal al-anfus, setiap jiwa ataupun diri yang kembali kepada dia sementara itu. Dia menjaga dengan sebaik. Itu adalah Allah Al-Muhaimin. Begitu juga kalau kita lihat pada surah yang ke-11 ayat yang ke-6. Pada muka surat 222. 222. Surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-6. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمَا وَمَا مِن مِن دَابَّةٍ دَابَّةٍ إِلَّا فِي عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. كُلٌّ فِي في كِتَابٍ كتاب مُبِينٍ. مبين. Terjemahan. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, yakni bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. 395. Menurut sebahagian mufassir, yang dimaksudkan dengan tempat kediaman di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. Dan menurut sebahagian mufassir lain, maksud tempat kediaman ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Baik. Lauh Mahfuz. Allah Al-Muhaimin. Ini yang kita kata apa? Ulat dalam batu pun boleh makan. Boleh hidup kan? Boleh hidup. Macam mana dia boleh hidup walaupun dia duduk dalam batu ke? Kerana Allah Al-Muhaimin yang menjaga dan mengawal dia. Maka makhluk tak perlu risau dengan sepatutnya. Satu makhluk tak perlu risau dengan apa-apa. Kenapa? Kerana dia ada sang penjaga dan pengawal yang sentiasa menjaga dan juga mengawalnya pada setiap masa. Ya, tak perlu risau. Baik, maka inilah antara sifat Al-Muhaimin, penjaga dan pengawal yang terkait dengan diri kita, yang terjelma pada diri kita yang boleh kita lihat. Dan cumanya ia perlu kepada seperti mana yang disebut
dalam ayat ke-42 surah Az-Zumar tadi, itu adalah tanda-tanda liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang dia berfikir, mereka berfikir. Dia perlu kepada kesedaran, perlu kepada sedikit berfikir bahawa nyawa yang ada pada malam hari itu disimpan, dijaga oleh Allah Al-Muhaimin. Rezeki ataupun keselamatan ataupun penghidupan makhluk yang berada di bumi ini, itu semua di bawah penjaga dan pengawal Al-Muhaimin. Dan kita hanya siram je dan baja pokok itu, tapi yang menjaga pokok itu agar terus subur, air itu memberi makna kepada pokok itu adalah Allah Al-Muhaimin. Baik, makna yang kedua bagi Al-Muhaimin ialah pemerhati dan juga pengawal. Dan ini secara umumnya kita semua ketahui bahawa Allah Al-Muhaimin, dia itu maha memerhati dan mengawal segala tindakan dan juga perbuatan setiap makhluknya pada setiap masa. Maka seorang hamba yang mengenali bahawa Tuhannya itu bersifat sebagai Al-Muhaimin, apa akan terjadi pada diri dia? Apa akan terjadi pada diri dia? Yang terjadi pada dirinya ialah dia tidak akan merasakan perbezaan di antara waktu siang dan juga malam. Dia tak akan ada rasa perbezaan di waktu orang nampak ataupun orang tak nampak. Dia tak akan ada rasa perbezaan antara yang kecil dan juga yang besar. Maksudnya apa? Seorang hamba yang sedar, Sentiasa ada Tuhan memerhati. Tak kira malam ke, siang ke, nampak ke, tak nampak ke, Allah sentiasa ada. Maka tindak tanduknya itu akan sentiasa dia beri perhatian, dia akan berhati-hati. Kan? Sebagaimana orang, kalau dia nak mengumpat, nak mencuri, dia akan tengok, perhati dulu ada tak guard, tak ada guard, ada apa, ada tak CCTV. Kan? So dia akan tengok ada CCTV ataupun tidak. Kenapa? Kerana dia tahu CCTV itu dia tugasnya adalah mengawasi dan juga memerhati. Maka begitulah Allah Azza wa Jalla sentiasa memerhati dan juga mengawasi. Maka seorang hamba yang sedar Tuhan dia adalah Al-Muhaimin, maka dia tak kira masa lah. Orang nampak ke, orang tak nampak ke, sikit ke, banyak ke, besar ke, kecil ke, dia tak, dia sama je. Sama je. Sebagaimana dia tak akan buat salah di halayak ramai, maka begitu juga bila dia berada bersendirian. Sifatnya ataupun sikapnya adalah sama. Kenapa? Kerana dia kenal Tuhan dia adalah Al-Muhaimin. Baik. Yang ketiga yang termasuk dalam Al-Muhaimin ialah yang memenuhi keperluan orang lain ataupun pemelihara. Baik. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Azza wa Jalla setelah dia menjadikan adanya bayi di dalam rahim seorang ibu, kan, kecil lagi, zygote lagi kecil tu kan. Adakah Allah membiarkan, kan, kita sebut bayi lah senang kan, bayi itu bersendirian? Tidak. Kan? Allah tahu kalau dia nak jadi bayi tu dia perlu kepada apa? Oksigen. Perlu oksigen. Perlu kepada lagi apa? Makanan. Air. Perlu kepada makanan, perlu pada air nak hidup. Maka Allah Al-Muhaimin dia memenuhi keperluan makhluknya itu. Dia memenuhi keperluan makhluk. Makhluk perlu apa? Makhluk perlu oksigen, aku bagi. Perlu makanan, aku bagi. Perlu apa? Perlu panca indera, aku bagi. Apa yang diperlukan oleh makhluk itu Allah Azza wa Jalla dia akan bagi. Dan bayi yang berada di dalam rahim ibu itu bukan saja dipenuhi keperluannya, tapi dia juga dipelihara. Mungkin dalam rahim kita tak nampak kan, tapi pernah tengok tak kan National Geographic kan, dia pergi safari tu, seekor harimau ke cheetah ke kan, dia kejar rusa tu lari, tertinggal anak dia.
Kan? Akhirnya apa yang dilakukan oleh harimau tu? Dia buat apa? Dia jaga anak rusa Dia tu, betul jaga. tak? Dia jaga, dia bukan makan, dia jaga. Siapakah yang memelihara anak rusa itu? Allah. Al-Muhaimin. Allah Al-Muhaimin yang memelihara dan hambanya yang ataupun makhluk-makhluknya yang lemah. Maka itulah sifat Al-Muhaimin. Allah Azza wa Jalla pada setiap hambanya diberikan keperluan apa yang perlu dan dia memelihara hamba itu. Maka inilah secara umum sifat Allah Al-Muhaimin yang boleh kita lihat pada diri seorang hamba itu. Baik. Selepas Al-Muhaimin, ni kita pergi ringkas, kita pergi laju lah. Ustaz, Ya, saya. tapi dia mengikut kehendak Allah kan Ustaz ya? Mengikut pada kehendak Allah. Allah akan bagi keperluan tetapi mengikut kadar yang Allah tahulah. Yang Allah tahu dan kadar yang Allah tentukan. Sebab saya terfikir dari segi dari sudut nafsu Ustaz. Bila kita digoda syaitan kan, benda yang tak elok tu kan. Sekarang kadang-kadang kita tak boleh, Allah memang biarkan agaknya perkara tu berlaku kan. Sesuatu tu berlaku, benda yang tak elok lah berlaku kan. So kita macam kita rasa macam kurang pemeliharaan lah kita rasa. Tapi ada hikmah ni lah kan. Betul. Kejap lagi kita akan sampai pada satu lagi nama Allah Azza wa Jalla yang mungkin menjawab persoalan Jazaini, insya-Allah. Baik. Ustaz, dari segi sains kan Ustaz, seorang bayi kan, kita ni pun bila kita tersentuh benda yang panas, kita akan ada tindakan, akan tarik balas tangan kita. Jadi itu pun cara Allah memelihara. Betul. Kita ada saraf-saraf yang sensitif pada haba, pada segala lah. Betul, setuju. Kan kalau Allah tak sediakan saraf yang sensitif tu, memang tangan kita pakat habis je lah kan. Duk terpegang api tu kan. Even kalau tak ada bulu hidung pun kan, nampak macam bulu hidung je kan. Tapi fungsinya tu ada kan. Dia hanya tahu bila bulu hidung tak ada lah kan. Sebagaimana orang yang sekarang ni kan ada gigi dia, so okey lah. Orang yang nanti tak ada gigi pun dia akan rasa fungsinya gigi itu kan yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Okay, baik. Seterusnya nama Allah Azza wa Jalla ialah, nak tanya sikit Ustaz. Silakan. Kan yang kedua tu pemerhati dan pengawas tu. Baik. Itu tak semestinya melalui Rahman dan Katibin ni kan. Allah tahu sendiri apa yang kita lakukan kan. Walaupun yang dua tu mencatat, tapi Allah pun memang tahu terus ke macam mana tu? Allah memang dia tahu terus. Dia Allah tahu terus kan. Tahu terus. Yang tu hanya untuk buat rekod je lah kan. Yang tu hanya untuk buat rekod sahaja. Rekod itu pun untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk Allah Taala. Rekod adalah untuk manusia. Lagi satu. Kan kita nak semayang tu kan, adalah ahli-ahli tasawuf ni dia kata rukun dia yang pertama tu rukun ihsan tu. Ihsan tu maknanya kita menghadirkan diri yang Allah tu ada kan, yang nampak kita walaupun kita tak nampak dia. Jadi kita tak akan berlaku buat benda-benda yang tak betul lah masa semayang. Nak datangkan khusyuk tu. Ada kan? Dia panggil makam ihsan tu rukun ihsan lah. Saya pun dah tak berapa ingat dah. Disebutkan berarti Ustaz makam ihsan. Makam ihsan kan? Makam ihsan. Maknanya masa kita nak berdiri sebelum qiyam ke dah masa qiyam? Masa belum kan? Masa qiyam. Qiyam itu sebelum kita nak datangkan, hadirkan mula solat itu kita nak hadirkan dalam diri. Betul? Itu part of the tu lah kan? Part of the Muhaimin punya. Betul. Part menyedari bahawa Tuhan dia adalah Tuhan yang merhati dan juga pengawas. Jazakillah khairan. Terima kasih Ustaz. Itu je nak confirm. Masya-Allah. Baik.
Selain daripada itu Al-Muhaimin, nama Allah Al-Aziz yang dalam terjemahan diletakkan yang maha perkasa. Maha perkasa. Ada terjemahan yang letakkan yang maha kuasa. Yang maha perkasa dan juga maha kuasa. Baik, kata dasar untuk Al-Aziz ini ialah Aziz. Ain Zai Zai. Aziz perkasa bah. Ain Zai Zai. Ain Zai Zai. Cuba sebut Ain Zai Zai. Ain Zai Zai. Dah ada macam lagu Zai Zai itu. Itulah itu yang saya sebut tu. Ada Zurah. Ada Zurah. Zai Zai Zai. Zai Zai. Itu saya suruh sebut tu. Kan? Sebab saya pun terfikir benda yang sama. Baik. Makna Allah Al-Aziz ini antara nama Allah Azza wa Jalla yang kerap ataupun yang selalu kita jumpa, kan? Al-Aziz. Baik. Aziz. Makna bagi Al-Aziz ataupun daripada kata dasar Ain Zai Zai pertamanya, dia membawa makna kekuatan. Dia membawa makna kekuatan. Baik. Kita lihat antara contohnya, Allah sebutkan dalam surah yang ke-18 ayat ke-34. Muka surat apa? Pada muka surat 297. 297. Al-Kahfi. 297. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat yang ke-34. Surah ni kita sebut namanya surah apa? Al-Kahfi. Apa Ustaz? Surah Al-Kahfi. Kan? Kita sebut surah Al-Kahfi. Baik. Dia ada satu lagi nama surah. Surah ke-13. Selalunya kita sebut surah apa? Surah yang mana? Surah 13 ni. Ar-Ra'du. Surah 13, surah Ar-Ra'du. Surah yang ke-12? Yusuf. Apa yang macam lainnya? Kan? Yang lainnya kita baris setiap surah tu sebut lain. Satu bukit, satu gua, satu guru, satu lagi manusia. Maksud saya baris penghujung tu kita sebut semuanya berbeza. Al-Kahfi kita berikan bawah. Ar-Ra'du kita bagikan depan. Yusuf kita matikan tu. Matikan tu. Betul. Sedangkan ada signifikan ke Ustaz? Ada signifikan ke? Patutnya Al-Kahf Itu urus setempat lah kita yang biasa sebut macam tu kan. Dan kita dah terbiasa sebut macam tu. Adalah yang sebutkan tapi itu kita punya cara sebut lah kan. Cara sebut kita je. Baik. Surah yang ke-8 ayat 34. Ayat yang ke-34 pada muka surat 297 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu wa ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Baik, terjemahan. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Baik, pengikutku lebih kuat. Yang lebih kuat tu datang daripada mana? Datang daripada perkataan Allah Al-Aziz. Al-Aziz. A'azzu. Cuma sini Wa'azu. ru'nya adalah azza. Azza. Kan azza. Dan azza bila sabdu ni kita tahu dia adalah huruf, ada berapa huruf?
Ada dua. Dua Huruf yang sama. huruf. Jadi adalah azaza lah hasil dia. Azaza. Azu. Jadi dia jadi azza. Azza. Oh, Okay, maka terjemahannya adalah lebih Gagah. kuat. Gagah. Lebih gagah. Lebih berpengaruh. Ada Gagah. terjemahan yang diletakkan yang lebih pengaruh. Terjemahan yang di skrin tadi pun diletakkan lebih pengaruh. Itu diletakkan mengikut pada kesesuaian ayat. Yang Kita juga pernah biasa jumpa perkataan ini, cuma bentuknya itu berbeza. Surah Yasin surah ke-16 ayat surah ke-36 ayat yang ke-14. Ini saya bacakan saja firman Allah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Daripada muka surat 441. Iz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum. Tak boleh agak dah perkataan mana kan? Wa'az. Perkataan fa'azzazna. Kan, ni dah ada kemahiran bahasa Al-Quran, dah tahu dah. Kan, dah tahu dah sini boleh potong. Azazna. Adalah Ain Zai. Ain Zai Dia Zai. punya maknanya. Yang dalam ayat ini dia Maka kami menggunakan kuatkan. lebih Kami kuat. menguatkan. Kami telah menguatkan. lebih kuat. Okay, baik. Itu mana yang makna yang pertama. 6, 14. Banyak ya, Yang 120 perkataan. 120 perkataan. 120 perkataan apa? 120 kali dalam Quran. 120 kali dalam Quran. Perkataan Al-Aziz. Azaza. 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 Yang kedua, Buat dia. yang ada dalam makna azza ataupun azaza ialah kemuliaan. Muliaan pelindung. Izzah. Okay. Kita lihat nak kita ambil ayat yang kita biasa. Ada Pada sombong. surah yang ketiga ayat ke-26. 3 ayat 26. Pada muka surat 53. Surat 53. Baik. Kita baca Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Terjemahan 26 aja ya. Ya dia. Oh ya. Macam mana dia ada katakanlah kulillahum. Kulillahum. Hai Muhammad. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa pun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Perkataan apa dalam ayat 26 ni? Ada banyak tu. Banyak tu. Tu'izu. Perkataan yang dalam perkataan tu'izu. Tanzi'u. Banyak. Banyak tu. Banyak apa? Ain Zai. Tu'izu. Kita punya Ain Zai tu.
Tu'izzu. Ada 3 Ain zai- perkataan situ. 3. Ain zai kita pada perkataan wa tu'izzu. Wa Ada beberapa perkataan wa tu'izzu. tu'izzu. So ain zai yang dalam terjemahan dia letakkan Mulia. Dan engkau Engkau memuliakan. muliakan. ataupun Dan ataupun kau muliakan. memuliakan. Baik. Maka ini satu terjemahan kita hold dulu. Ini 2 terjemahan yang terkandung dalam makna ain zai ataupun yang kita biasa guna adalah al-aziz. Kuasa. Yang maksud kekuatan. Baik. Kekuatan. Apakah makna al-aziz yang kita boleh kaitkan ataupun ambil pengajaran dengan diri kita? Kita boleh jelmakan sifat al-aziz Allah ini pada diri kita hingga kita rasa macam, ya Allah, engkau inilah al-aziz. Engkau inilah al-aziz. Kesabaran Ustaz? Kesabaran. Boleh elaborate sikit? Kekuatan. Macam mana? Boleh tak? Ulang Baik, balik soalan Ustaz. Saya Maha bila perkasa, maha kuasa, tapi sementara aja. tak, maksudnya Allah SWT kan Allah. sifat al-aziz Allah yang kita boleh nak rasa al-aziz Allah itu pada diri kita. Bila kita jadi Nikmat yang pemerintah lah. maksudnya Bila kita jadi bukan ketua, nikmat jadi bos. yang Allah. Yang boleh rasa lah sifat tu kan. Kalau bila jadi bos berkuasa Bukan lah. nikmat Bila jadi bos berkuasa. nikmat yang kita perolehi Mhm. daripada kekuasaan Allah, Ustaz. Betul tak? Nikmat yang kita perolehi daripada kekuasaan Allah. Nikmat Kan? yang kita Macam tu lah maksud perolehi, Ustaz okey, nikmat yang kita perolehi itu daripada sifat rahmat Allah. Kekuasaan Allah. Tapi al-aziznya apa? Allah dia maha kuasa dan perkasa untuk tarik nikmat tu. Maha kuasa dan maha perkasa untuk tarik nikmat daripada Nyawa kita lah Ustaz. Hidup. Bernafas lagi. Itu antara dia sifat berkuasa untuk memberi kemuliaan dan menarik balik kemuliaan pada Apa kata tadi seseorang. sementara, bersifat sementara. Macam yang Kak Zaidun cakap tadi lah, Allah berkehendak, Allah yang berkehendak. maka satu zat yang maha perkasa dan kuasa, dia apa? Siapa yang kurang berkuasa daripada dia itu kena tunduk bawah dia, betul? Betul. Betul. Macam Maka bos hamba lah. yang mengetahui bahawa Kata Tuhan macam dia bos adalah tu. Tuhan Al-Aziz, maka dia akan buat apa? Buatlah apa dia nak. Dia akan tunduk kepada Tunduk, Tuhan yang dia sedar tentang kekuasaan Tuhan itu. Maka dia akan tunduk kepada setiap arahan, suruhan dan juga larangan daripada Tuhan Al-Aziz ini. Kenapa? Kerana dia sedar Tuhan ni adalah Tuhan yang maha perkasa. Yang dia ada kuasa dan dia boleh lakukan apa sahaja yang dia nak. Kenapa? Kerana Al-Aziz itu maksud adalah Tuhan yang memiliki segala kekuatan. Akan tetapi saya bila melihat nama Allah Al-Aziz, saya teringatkan dia mungkin pandangannya berbezalah mengenai tentang ayat ini. Cuma bila saya melihat pada nama Allah Al-Aziz, saya teringat surah yang ke-16 ayat yang ke-61. Surah Yusuf kan? An-Nahlu. Muka surat 273. Muka surat Sekali buka itu 273. dapat. Surah An-Nahlu. Surah 16 ayat yang ke-60. 63. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah.
walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma walakin yuakhiruhum ila ajalin ajalin musamma. musamma wa huwa فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون يستأخرون ساعة ساعة ولا ولا يستقدمون. Terjemahan. Dan kalau Allah menghukum manusia kerana kezalimannya, nescaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dan makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Baik. Ketika baca ayat ini, saya terlihat pada penghujung ayat yang ke-60 itu. Allah sebut dia adalah Wahuwal Azizul Hakim. Dia adalah Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Maka pada ayat yang ke-61, bermula pada walau yu'akhidullah hinggalah dabbah. Maka kemudian walakin hingga ajalin musamma. Baik, dua bahagian ini. Yang bahagian pertama ini ia tertakluk di bawah nama Allah Al-Aziz. Dan bahagian kedua ini dia terletak di bawah nama Allah Al-Hakim. Kita lihat pada penghujung ayat yang atas. Maksudnya apa? Dan kalaulah Allah menyiksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk pun yang bergerak. Boleh tak Allah setiap kali satu makhluk tu buat salah dia tu hukum? Boleh. Boleh buat. Kan? Dan kalau Allah buat begitu, apa akan jadi? Tak ada makhluk lah, langsung. Saya ni tak ada dah kat sini. Saya tak ada dah kat sini. Dah lama dah dulu tak ada dah kat sini. Ya, kenapa? Kerana Allah itu sifatnya Al-Aziz. Habis semua makhluk. Al-Hakim. Tak ada satu pun lagi yang bergerak di atas muka. Sebab apa? Sebab dia adalah Tuhan Al-Aziz. Dia boleh lakukan apa saja yang dia nak. Tetapi Allah itu dengan Al-Aziz digandingkan sifatnya itulah Al-Hakim. Maha bijaksana. Kekuatannya itu, keperkasaannya itu dipandu dengan kebijaksanaan. Di sinilah mungkin kekurangan manusia yang ada kuasa dan ada kekuatan. Al-Hakim itu boleh kata macam tak ada. Bila tak ada, maka akan tempanglah kan dalam dia nak mengurus kuasa dan juga kekuatan dia. Dia akan tempang. Sebab apa? Tak ada Al-Hakim. Maka Allah dia bukan saja Al-Aziz, dia juga adalah Al-Hakim. Itu banyak dalam Al-Quran kita akan lihat Al-Aziz ini digandingkan dengan Al-Hakim. Ada tempat yang digandingkan dengan Al-Aziz dengan Al-Alim. Ada juga dengan Al-Aziz dan juga Al-Ghafur. Maka sifat Allah Al-Aziz ini dia sebenarnya kuat. Kalau dibiarkan nama ini duduk seorang-seorang, memang hancur kita semua. Memang hancur. Nak menunjukkan betapa hebatnya nama ini. Kalau Al-Azizur Rahim, memang selamatlah kita. Tak ada lah kita ke atas muka bumi ini. Tapi nama ini ditenangkan oleh satu lagi sifat Allah yang lain. Maka dia jadilah kita ini dipenuhi dengan rahmat Allah. Sehingga ke hari ini masih lagi ada kan di atas muka bumi. Maka bila kita melihat nama Allah Al-Aziz, antara perkara yang saya kira baik untuk kita sedar ialah aku ni memang selamat dah tak ada. Kalaulah Allah Al-Aziz itu memang betul-betul dia menjalankan dia punya Al-Aziz. Tugas dia. Kekuatan dan dia tunjuk dia punya kuasa dan perkasa dia tu memang selamatlah kita. Dah tak ada. Habis lah. Dan Allah SWT, kalaulah dia nak menghabiskan setiap makhluk yang berada di atas muka bumi ini, buat salah je kena, kan? Allah ada
ada kisah ke? Allah 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 Maha Penyayang, Ustaz. Allah tak ada kisah pun apa-apa. Kan? Allah tak ada kisah pun apa-apa. Kan? Sebab itu Allah sebutkan pada surah Asy-Syams ini, ayat yang terakhir pada surah Asy-Syams, kan, pada muka surat 595, saya bacakan sahaja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Takut. Maksudnya apa? Tak takut. Takut pada akibat. Takut pada Takut. akibat. Dan Allah dia tak takut kepada akibat perbuatan dia. Akibat perbuatan. Dia tak takut. Betul tak? Kalau dia nak kena, kita kadang nak buat jahat, kadang takut kan. Kadang bunyi orang takut orang datang balik belasah kita. Kan? Ambil barang orang, takut orang datang balik ambil barang kita, ataupun takut polis. Kita takut akibat daripada perbuatan kita. Takut. Allah dia tak takut langsung. Pada setiap perbuatan tak takut. Maknanya Allah kalau Al-Aziz dia tu, dia memang habiskan kita, dia takkan takut pun dengan akibat perbuatan dia. Dia tak ada kisah pun. Tak ada kisah pun dengan apa yang dia lakukan. Lintang macam COVID lah Ustaz, lintang pukang kita. Lintang pukang kita. Lintang pukang. Itu masih pun, Allah sayang tu. Masih Hidup ada. lagi. Masih ada lagi sayang. Confuse lah masih ada sekarang. orang datang merayu minta tolong ke Allah, Allah tolong juga lagi. Kan? Allah masih tolong. Itu dia bukan tunjuk dia punya perkasa dan kuasa sangat pun. Dia cuma Acah-acah tahan sikit je. je. Kalau dia Acah-acah je. tunjuk dia punya perkasa dan kuasa, habis bumi hancur. Tak ada Dua dah ditimbang dah Azizul Hakim dah tu. Dah kita bumi ni akan jadi apa? Bumi ni akan jadi rata. Bumi akan jadi rata macam hari kiamat nanti. Kalla idza dukkatil ardu dakkan. Bumi ini akan jadi rata habis. Tak ada apa pada. Itu Allah Al-Aziz. Baik. Dalam makna Al-Aziz juga dia mengandungi makna kemuliaan. Kita lihat pada surah yang ke-35 ayat yang ke-10. Pada muka surat 435. Surah Fatir, surah ke-35 ayat yang ke-10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور. ومكر أولئك هو يبور. Terjemahan. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Maksudnya, sebagian mufassir mengatakan bahawa perkataan yang baik itu ialah kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah. Dan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan kerana Allah. Dan amal kebajikan dia akan mengangkatkannya. Maksudnya, perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diberinya pahala. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur.
Baik. Maka ayat ini beritahu kita bahawa kemuliaan itu milik siapa? Allah. Kemuliaan itu adalah milik Allah SWT. Bila disebut perkataan izzah, kan? Macam mana nak tahu izzah yang ni kemuliaan, izzah yang ini kekuatan? Yang bimbang. Pada kedua-dua perkataan ini, kalau dinisbahkan kepada Allah SWT, maka ia mengandungi kedua-dua, kekuatan dan juga kemuliaan. Tapi bila dinisbahkan kepada manusia, maka ada waktu yang dimasukkan ialah kekuatan dan ada waktu yang dimasukkan ialah kemuliaan. Baik. Maka ayat ini menyatakan kepada kita bahawa kemuliaan itu keseluruhannya adalah milik Allah SWT. Kan? Akan tetapi ada orang yang tidak menyedari perkara itu. Siapakah orang yang tidak menyedari perkara itu? Orang jahat lah. Orang jahat. Orang munafik. Oh, ya. Baik, kita lihat pada surah ke-63 ayat yang ke-8. Surah 63 ayat yang ke-8 pada muka surat 555. Ustaz, sekejap, saya confuse tadi. Silakan. Al-Izzah ni sifat Allah ke sifat apa? Al-Izzah. Al-Izzah ni, Al-Izzah dia berada dalam bentuk pertamanya isim, kan, nama panjang dia adalah isim masdar ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu kita kata terbit, kata terbitan. Maka nama Allah adalah Al-Aziz dan Al-Izzah dia adalah maknanya kekuatan ataupun kemuliaan. Cuma perkataan azza ini ataupun izzah ini ada kadang-kala digunakan kepada manusia dan ada digunakan kepada Allah. Maka tadi saya katakan kalau perkataan izzah ini digunakan kepada Allah, maka dalam tu ada dua-dua maksud, kekuatan dan juga kemuliaan. Maka bila kita baca Al-Azizul Hakim, maka dalam itu menunjukkan kekuatan Allah dan juga kemuliaan dia. Dan perkataan izzah kan bila dikaitkan dengan Allah, maka dia masukkan kekuatan dan juga kemuliaan. Tetapi bila izzah ini dimasukkan kepada manusia, maka yang dimasukkan mungkin kekuatan dan mungkin juga salah satu kemuliaan. Salah satu pada konteks kepada konteks. Kan, dan itu yang pernah disebutkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Pernah dengar kan? Biasa dengar ayat ni. Kita ni adalah kaum yang Allah telah muliakan dengan Islam. Kan? Maka siapa yang mencari kekuatan al-izzah selain daripada ini, maka dia tidak akan jumpa. Maka yang digunakan adalah al-izzah. Maka siapa yang mencari kekuatan dan digandingkan dengan manusia. Sebab tu dalam ayat tadi tu Allah kata apa? Surah 35 ayat 10, man kana yuridul izzah. Sesiapa yang dia menginginkan izzah, kemuliaan. Ataupun mungkin ada orang yang menginginkan kekuatan, maka dia boleh ada pada diri manusia lah izzah ini. Cuma Allah nak bagi tahu, juga Allah begitu dalam ayat ini, kita baca dulu ayat yang ke-8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Terjemahan. Ustaz, muka surat berapa ni Ustaz? 5. Ayat yang ke-8 Ustaz. Ayat yang ke-8 betul. Ya. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana.
Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Baik. Dalam terjemah Haji Yahya dia letakkan al-azu kuat dan al-izzah terjemahannya ialah kekuatan. Segala Dalam kekuatan, terjemahan yang berada di kemuliaan. skrin ini dia guna sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat Kuat. kan, akan mengusir. Jadi pihak kita orang munafik kata. Kemudian Allah kata padahal bagi Allah jugalah kemuliaan dan kekuatan. Kekuatan. Betul ke salah dua-dua terjemahan ni? Saya punya Quran dua-dua mulia. Segala kekuatan, kemuliaan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Yang dimasukkan sini boleh dimasukkan dulu. Mungkin orang munafik balik daripada perang kan, Bani Mustalik itu dia kata nanti sampai kat Madinah kamu tahulah siapakah dia orang yang kuat. Kenapa mereka rasa mereka kuat? Menang dalam peperangan. Kerana mereka ada orang Yahudi. Ingat tak? Ya. Dia geng dengan siapa? Oh, Geng orang Yahudi. Yahudi. Betul? Maka dia rasa dia kuat. Baik. Al-a'azzu juga membawa maksud mulia. Kenapa orang munafik ini dia rasa dia mulia? Okay. Ingat tak? Dia Yang kata mereka dia ini orang munafik. Sebab dia dapat berkawan dengan orang Yahudi. Ingat tak ayat tu ayat apa? Itu orang Yahudi yang dia kata dia ni apa kekasih Allah tu. Ingat surah tak? Jumaah tu. Ingat tak yang kita pernah cerita antaranya kat surah Jumaah itu kan? Orang Yahudi, yang orang kita yang cerita paling bahawa orang munafik mereka adalah orang kaya. Ya. Maka orang munafik mereka adalah orang kaya yang pertama, dan yang kedua mereka adalah orang-orang yang tinggi dalam mereka punya kabilah. Sebab itu bila kita cerita pada surah Al-Mujadalah, waktu yang sedekah nak jumpa Nabi kena sedekah. Yang sedekah tu. Ayat ke-12 kan, surah 58 ayat ke-12. Yang Allah kata, wahai yang beriman, kalau kamu nak jumpa Nabi, maka pi bagi sedekah dulu. Sebab apa jadinya turunnya ayat tu? Sebab orang-orang munafik selalu nak berjumpa dengan Nabi, duduk dekat dengan Nabi. Sebab apa? Sebab diorang ni orang penting dalam kalangan masyarakat mereka. Tapi bila datangnya Nabi, mereka takut pengaruh mereka itu akan kurang, akan hilang. Orang dah lebih fokus pada Nabi. Dah hilang fokus pada ketua-ketua kabilah ni semua. Sebab apa? Sebab semuanya dianggap sama. Tapi Nabi tetap muliakan siapa yang ada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Nabi tetap muliakan. Kan? Macam kisah yang mati dia tak bagi jubah Ammar bin Yasir kan. Ammar bin Yasir satu hari dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Waktu itu Nabi dengan tak salah saya Ali bin Abi Talib ataupun Anas bin Malik. Dia nampak je daripada jauh Ammar bin Yasir datang, dia kata marhaban bi tayyibil mutayyib. Dia kata selamat datang orang yang sangat baik, yang penuh dengan kebaikan. Kan? Kemudian dalam kisah yang lain, kemudian Nabi buat apa? Nabi ambilkan Nabi punya selendang, Nabi bentang nak bagi tempat duduk. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang tinggi di masyarakat. Maka Nabi muliakan. Tapi orang munafik ini, dia rasa pengaruh dia dah kurang. Nabi tak muliakan dia, pengaruh dia akan jatuh, maka dia duduk sibuklah dengan Nabi. Maka mereka adalah orang kaya dan mereka adalah orang yang tinggi dalam masyarakat. Maka sebab itu mereka rasa mereka adalah orang yang mulia. Para sahabat sebaliknya adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Sahabat duduk jauh-jauh. Apa duduk jauh? Maka sebab itu Allah kata walillahil izzah, dan kepunyaan Allah lah kemuliaan secara keseluruhannya dan kekuatan. Dan juga siapa? Allah kata pada Rasulnya Allah akan berikan kekuatan dan juga kemuliaan, dan juga kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Sebab itu orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang apa? Orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Orang beriman, mereka adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Kemuliaan ini diberi oleh siapa? Allah. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi syaratnya kena jadi apa?
Beriman. Beriman lah. Orang yang Bila beriman. dia orang beriman, dia tak boleh jadi Muslim, dia kena jadi Orang yang beriman. mukmin. Dan bila nak jadi mukmin, dia mencabar ke tak mencabar? Cabar. Dia mencabar lah. Dia mencabar. Kan dia akan ada naik turun kan. Sebab itu Allah sebutkan, saya bacakan saja. Abidna kulu. Ya qalibal qulub. Doa dia. Ayat ni ada tentang izzah juga. Maaf, bukan surah keempat, surah ketiga. Surah yang ketiga ayat 139. Pada muka surat 67. Muka surat 67, surah ketiga ayat 139. Saya bacakan saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah juga kamu berasa berduka cita, rasa sedih. Kenapa? Kerana kamulah orang-orang yang tertinggi sekali. Al-a'laun, yang paling tinggi sekali. Tapi ada syarat. In kuntum mu'minin. Jika kamu orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha nak mendapatkan iman. Kenapa? Kerana nak mendapatkan iman ini, dia adalah mencabar dan jalannya itu tidak glamour. Jalannya tak glamour. Kan? Mana glamour? Pergi ngaji, tak glamour. Kan? Hantar anak pergi sekolah tahfiz, tak glamour. Kan? Tapi itulah jalan-jalan yang perlu dilalui untuk mendapatkan iman. Kan? Ketika orang semua tak tahu nak membayangkan macam mana kan orang ketika dalam satu tempat tu budaya menerima rasuah contohnya kan, dah jadi perkara biasa, maka tak terima rasuah dia akan rasa macam rendah diri pula kan, rasa macam tak masuk dengan komuniti tu kan. Lepak dengan orang yang isap okok, kita tak isap okok rasa macam tak kena, rasa macam rendah aje kan. Itulah kita akan rasa macam left out, rasa macam outdated, tapi itulah dia jalan orang-orang yang nak bersungguh-sungguh beriman. Baik. Maka ini dua makna yang terdapat dalam perkataan azza. Baik, tapi dalam bahasa Arab satu perkataan itu kalau ada tambah satu lagi perkataan di belakang, selalunya huruf jar lah, huruf jar ataupun kata sendi, maka dia akan membawa makna yang lain. Saya tuliskan makna yang ketiga ialah rasa berat ataupun mengalahkan. Rasa berat ataupun mengalahkan. Kita lihat surah yang ke-9 ayat 128. Baik. Pada muka surat 207. Muka surat 207, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terjemahan. Sungguh telah datang kepada seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun
dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Baik. Ini cerita tentang siapa? Seorang Rasul. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut apa? Baginda adalah seorang yang azizun. Dalam terjemahan dia letakkan apa? Ada ya, azizun. Rasa berat. Yang mengambil berat. Yang menjadi terasa berat. Yang menjadi terasa berat, yang mengambil berat. Kenapa makna ni jadi lain terus? Itulah tu. Heran. Kerana yang mempengaruhi perkataan aziz ini adalah perkataan ala. Dan perkataan ala datang selepas aziz, maknanya berubah menjadi satu perasaan yang sangat berat. Satu perasaan yang Kat sangat mana berat. Allah tu tak nampak. Allah tak ada. Selepas aziz tu alaihi tu, alaihi tu. Alaihi. Azizun Oh, alaihi. selepas dia, ingat sebelum. Selepas dia. Selepas Selepas dia. dia. Kadang dalam bahasa Arab, satu perkataan yang datang selepas itu dia beri kesan kepada perkataan yang sebelumnya. Dari sudut makna. Jadi dalam ayat ni dia jadi lain maknanya sebab apa? Azizun yang datang selepas itu adalah alai ataupun ala. Macam saya pernah kongsikan sebelum ni lah perkataan ghadiba kan, raghiba kan. Kita ada raghiba fi dan kita ada raghiba an. Kan? Satu namanya raghiba fi, satu lagi namanya adalah raghiba an. Kan? Asal dia adalah satu je, raghiba je. Raghiba. Kan? Maksud raghiba adalah apa tu? Satu perkara yang menarik hati. Satu perkara yang menarik hati. Ataupun satu perkara yang disukai. Maka bila ada fi kat depan tu, dia jadi satu yang lebih kepada cinta. Kan, raghiba fi. Bila kat depan tu ada perkataan an, maka dia menjadi sesuatu yang dibenci. Benci. Kan. Oh, macam tu aja dia punya berlawanan dia, Ustaz. Bezanya itu sahaja. Pada huruf jar yang datang selepas itu sahaja. Dia bagi makna yang berlawanan. Tambah huruf jar tu aja jadi berlawan dah. Beza huruf jar saja dia dah berlawan. Ini kadang dalam bahasa Arab dan dalam Quran pun ada. Kan Allah sebut wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah dalam surah Al-Baqarah. Dan siapa yang dia membenci agama Ibrahim itu, maka dia adalah orang yang telah safiha nafsah, telah memperbodohkan dirinya sendiri. Maka ada raghiba dan juga an yang membawa maksud benci. Tapi raghiba kalau ada masuk fi, terjemahannya itu adalah cinta. Raghiba ni kita biasa guna, biasa dengar tak targhib wa tarhib. Kan? Targhib tu inilah dia raghiba. Maka begitu juga dengan perkataan aziz ini, azza, kan, bila depan dia ada ala, dia akan bermaksud menjadi sangat berat. Pertama. Yang kedua, dia akan membawa maksud mengalahkan. Sama juga, dia ada dua makna bergantung pada konteks ayat. Maka Nabi SAW, kan, cantik Allah guna perkataan aziz ini. Kenapa? Apa cantiknya Allah gunakan perkataan aziz di sini? Kerana kalau dalam ayat lain Allah tak guna perkataan azizun alaih, Allah guna bakhi'un nafsaka. Dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Kahfi ada. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Bakhi'un nafsaka maksud dia memusnahkan diri. Baik, kat sini cantik. Kenapa Allah gunakan perkataan aziz? Kenapa? Pertama, kan, Allah nak menyampaikan bahawa Nabi SAW dia itu merasa sangat berat terhadap apa kesusahan yang akan ditanggung oleh umat dia. Dan dalam masa yang sama nak memberitahu kepada kita bahawa Rasul ini yang dia betul-betul ambil berat, pening fikir tentang kita, dia adalah seorang Rasul yang aziz, seorang Rasul yang mulia, kan? Seorang Rasul yang mulia.
dan seorang rasul yang memiliki apa? Memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan secara fizikal, memiliki kekuatan secara batin. Memiliki kekuatan secara fizikal, kan, kita boleh lihat Nabi SAW, kekuatan baginda dia menyamai 10 orang ataupun lebih daripada itu. Saya tak Dia ingat boleh riwayatnya. bongkak, dia boleh angkat batu tu. Tahan Fizikal. batu tu. Bongkar batu dalam perang Khandak Nabi boleh angkat. Antara sahabat yang kuat bergusti adalah Ali bin Abi Talib. Salah seorang sahabat yang kuat bergusti. Nah, orang sahabat dulu dia suka bergusti. Yang bila ada masa lapang, selalunya lepas asar mereka akan bergusti. Jadi antara sahabat yang kuat adalah Ali bin Abi Talib. Satu hari bergusti, Ali mengalahkan siapa je yang masuk gelanggang kalah. Kan? Maka Ali pun dia mula rasa macam, "Uish, aku kuatlah." Maka dia tanya, siapa lagi yang nak lawan dia, kan? Yang nak cuba kalahkan dia. Maka Nabi kata, pergi di sebalik bukit sana. Nabi tunjuk ada seseorang yang menanti engkau di sana. Dia tu boleh kalahkan kau. Maka Ali pun berjalanlah menuju ke bukit itu. Dia sampai kat bukit itu, dia nampak ada seseorang yang dah berdiri di dalam bulatan, dalam gelanggang. Kan orang tu hanya nampak mata je. Dia tutup muka dia semua, hanya nampak mata sahaja. Kening semua tak nampak, nampak mata je. Maka dia pun berlawanlah dengan orang tersebut. First round masuk, terus kalah. Tak puas hati. First round masuk, terus kalah. KO tu. Dia tak puas hati. Dia Masuk tak round tahu kedua, tu Nabi je. kalah. Masuk round ketiga, kalah. Akhirnya dia give up. Dia tanya, siapakah engkau? Maka orang tu buka dia punya serban, ternyata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan Nabi, Nak challenge orang sangat. kekuatan Nabi secara fizikal bagi dia kuat. Dan juga secara batin bagi dia kuat. Kan? Antaranya apa? Nabi SAW bagi adalah seorang yang kuat sabar dia. Kuat dia punya tahap kesabaran. Ketika baginda di Taif datang nak menyelamatkan umat itu, tapi dihina, dicaci dan dibaling dengan batu hingga berdarah, kan? Datangnya malaikat Jibril dan juga malaikat bukit untuk menebalikkan, membenamkan bumi Taif itu, tapi Nabi kekuatan dalaman dia itu dia bersabar, dia kata tak apa, bahkan dia doa mudah-mudahan nanti Allah keluarkan daripada mereka itu golongan yang tidak menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka Allah gunakan perkataan Aziz di sini, dia membawa makna yang Allah nak sampaikan, yang menunjukkan Nabi ni sifatnya itu sangat berat. Kan? Menunjukkan sifatnya, perasaannya itu sangat berat terhadap apa yang ditanggung oleh umat dia. Aziz. Kan? Sebagaimana orang yang kuat itu, dia adalah orang kuat. Bila dimasukkan rasa berat, dia berat perasaan itu, sangat berat. Dan menunjukkan yang ambil peduli tentang kita ini adalah seorang yang mulia dan seorang yang kuat. Yang mana kalau dia nak melepaskan diri dia sendiri, dia boleh lepas. Betul tak? Kalau dia nak lepaskan diri dia boleh lepas. Apa jua pun rintangan yang sampai, apa jua pun masalah, dia boleh lepaskan diri dia. Tetapi zat yang mulia, Aziz ini, dia nak dalam bahasa orang putih ni yang bunyinya macam sedap sikit lah. Kan? Committed. Dia very committed. Kan dia bertanggungjawab. Dia stand dekat apa? Behind us. Dia berdiri bersama-sama dengan kita, di belakang kita, backup kita. Dia tak nak tinggalkan kita. Sedangkan dia kalau nak lepaskan diri dia sendiri boleh lepas, boleh lepas. Ya, tapi dia tak nak meninggalkan kita bersendirian. Stand by your side. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Stand by Ayat your ni side. 128 ni. Lama tak guna. Baik, silakan. Ayat 128 ni, dia makna dia, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri. Allah bercakap dengan siapa sebenarnya ni? Bukan lagi dengan Nabi ke? Bukan dengan Nabi. Betul, Allah tak cakap dengan Nabi, Allah cakap dengan umat Nabi. Waktu itu konteksnya adalah terhadap para sahabat. Allah beritahu, sesungguhnya wahai umat manusia, telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Iaitu daripada kalangan bangsa Arab, daripada kalangan manusia. Dia bukan malaikat, dia kalangan manusia juga. Yang sifatnya itu merasa berat terhadap apa yang kamu tanggung. Kenapa? Kerana ada orang lain dia tak kisah pun dengan kesusahan yang orang lain tanggung.
orang lain kena banjir, rumah dia selamat, dia rasa okey elok je. Dia tak kisah pun orang kena banjir. Dia tak ada rasa apa pun. Dia teruskan je kehidupan dia macam biasa. Tapi Rasul ini dia merasa berat akan kesusahan nanti akan ditanggung oleh umat dia. Dia rasa berat. Dengan kemuliaan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang dia ada, dia ambil peduli tentang nanti umat ni yang akan datang pada. Sedangkan orang kalau berada pada waktu tu darurat, apa yang dia buat? Selamatkan diri sendiri lah. Orang akan fikir selamatkan diri sendiri. Tak ada hal nak pergi fikir pasal orang lain. Kalau dia sendiri pun nak berada dalam bahaya. Dia akan fikir nak selamatkan diri. Tapi Nabi Al-Aziz ini, dengan kemuliaan dan kekuatan yang dia ada, dia memikirkan alaikum, tentang untung nasib kamu, kesusahan yang akan ditanggung oleh kamu. Maka sangat cantik Allah gunakan di sini perkataan aziz yang nak menunjukkan perasaan Nabi dan nak menunjukkan diri Nabi itu sendiri yang aziz, yang penuh dengan kemuliaan. Baik. Ustaz, berat dan kemuliaan sama, Ustaz? Merasa berat tu dia punya perasaan yang dia tanggung tu, dia rasa berat. Kan? So macam mana Ustaz kata dia kemuliaan kat situ? Nabi itu pada diri baginda dia mulia. Nabi adalah dia mulia lah. Okay. Diri Nabi itu mulia. Sifat dia mulia lah. Sifatnya itu mulia. Tapi dia masih fikir tentang orang lain. Kalau dia nak selamat, dia boleh selamat dah. Kan? Tapi dia masih fikir tentang orang lain. Dan betapa ramai orang yang sekarang ni ada kalau kita cerita kemuliaan itu kita masukkan dengan apa, orang macam orang munafik, dia rasa dia mulia sebab dia apa? Sebab dia kaya, sebab dia ada jawatan. Betul tak? Kalau kita tengok pada hari ini orang yang kaya dan orang yang ada jawatan, dia rasa tak perasaan orang miskin yang tak ada rumah ke, yang tak ada makan ke, dia rasa tak berat dalam diri dia perkara tu? Tak ada. Kalau rasa pun kadang-kadang, tapi Nabi dia sentiasa rasa je lah Ustaz. Rasa je lah, buat tidak. Rasa cuma cakap rasa je kan. Setakat rasa je. Macam kita lah, rasa kesian. Rasa kesian. Tapi bila lalu nombor akaun tu, scroll juga ke atas laju. Kan? Tak klik pun Nabi ingat. Nabi dengan kemuliaan dia kisahkan tentang orang lain. Baik. Dan kita menginginkan kemuliaan, dan kita ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin ada kekuasaan dan juga kekuatan. Kan? Tetapi sebagai manusia dia tidak mengakui kemuliaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir kita nak bacakan pada malam ini, kita lihat pada surah yang ke-38. Surah ke-38 ayat 79 hingga ayat 82. Muka surat 457. 457. Ayat pendek-pendek je. Surah Sad, surah ke-38 ayat 79 hingga ayat yang ke-82. Muka surat 457. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Qala fa innaka minal munzarin. Ila yaumil waqtil ma'lum. Ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Terjemahan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Baik. Saya nak highlight ialah pada kata-kata iblis. Qala fa bi'izzatika. Iblis kata, ya Allah, demi kekuasaanmu ataupun demi kemuliaanmu. Demi kemuliaanmu ya Allah, demi kekuatanmu ya Allah. Maknanya apa? Nak beritahu kita apa? Iblis pun pandai memuliakan Allah. Iblis pun pandai memuliakan Allah. Iblis mengakui kemuliaan Allah. Iblis mengakui kekuasaan Allah terhadap diri dia. Maksudnya apa? Apa yang dia nak buat, dia tahu tak boleh jadi kalau apa? Kalau Allah tak izin. Allah tak izinkan. Maka macam mana dengan manusia yang dia rasa dengan apa yang dia ada tu dia boleh buat. Dan dia rasa apa yang dia ada tu adalah dengan usaha dia. Hilang dia punya rasa apa? Iblis pula tahu Kekuasaan Allah. Iblis Allah. pandai, iblis lagi sedar diri daripada manusia. Iblis lagi sedar diri. Sombong dia tak nak sujud ke Adam. Banyak ke kesalahan yang iblis ni buat? Satu je. Tak nak sujud. Tak sujud satu tu je. Kita berapa salah dia? Banyak. Itu je. Uncountable. Kan? Iblis ni dia masih lagi mengakui kekuasaan dan juga kemuliaan Allah SWT. Maka orang yang dia tahu Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang mulia, maka dia akan memuliakan dia punya perbuatan dia. Tak ada orang yang dia tahu masjid itu bersih, suci dan mulia, dia nak kotorkan dengan najis. Betul tak? Betul. Tapi dengan pengakuannya tu dia tak dapat apa ke iblis tu, Ustaz? Tak dapat apalah. Tak dia dapat apa ya. Tak sikit pun Allah tak bagi ampun. Tak bagi apa. Kan? Masjid kita tak sanggup nak mengotorkan dia kerana kita anggap dia adalah tempat yang mulia. Maka perbuatan kita nak kena muliakan. Kenapa? Kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Jangan kotorkan perbuatan kita di hadapan Tuhan yang mulia. Mana mungkin seorang yang dia nak pergi menghadap sultan, dia pakai pakaian yang kotor. Dia datang dengan bau mulut yang busuk, dengan rambut yang serabai, dengan baju yang tak bergosok. Dia akan datang dengan penampilan yang terbaik. Kenapa? Kerana dia tahu kedudukan sultan itu kedudukannya mulia. Maka Allah SWT, Tuhan kita yang mulia, maka kita dalam perbuatan kita nak lakukan perkara yang mulia-mulia je. Jangan lakukan perbuatan yang menghinakan diri kita. Menghinakan diri kita dengan apa? Dengan dosa dan juga kesalahan. Kita nak berdiri di hadapan Allah dengan rasa izzah, dengan rasa kemuliaan. Kita rasa mulia kenapa? Kita rasa mulia kerana kita ada Tuhan yang mulia. Bukan kita berbangga dan kita sombong, tak. Tapi kita merasa bangga kerana kita ada Tuhan yang maha mulia dan Tuhan ini masih mengizinkan kita untuk berdiri di hadapan dia untuk bersolat, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran. Maka diri kita nak muliakan dengan amalan-amalan yang mulia dan kita nak sedar apa yang kita lakukan itu semuanya atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menjadikan setiap perkara itu menjadi. Dia bukan atas kerana aku buat maka aku dapat, tak. Dia kita buat itu atas usaha kita, tetapi yang lebih daripada itu kita sedar dia adalah atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan perkara itu terjadi. Baik. Maka inilah nama Allah Al-Aziz yang terkandung dalamnya sifat kekuatan dan juga melambangkan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Yang mana sifat Al-Aziz ini kalau dibiarkan bersendirian, memang kita sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah
digandingkan dengan Gandingkan. sifatnya yang lain, dia bagi lagi peluang kepada kita. Tapi kita kena ingat Al-Aziz ini nanti di akhirat dia dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi can dah. Dah tak ada lagi can. Dan sesiapa yang menginginkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat, diinginkan penghormatan, diinginkan hidupnya itu bukan kita nak orang pandang, kita bukan nak orang pandang, tetapi kita nak bila orang melihat kepada kita ni, orang nampak kemuliaan agama yang ada pada diri kita. Kita nak orang-orang memandang kita dengan nilaian agama yang mulia. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah Al-Aziz memberikan kepada kita rasa kemuliaan itu. Hingga dengan rasa kemuliaan itu kita mudah untuk terus untuk nak memuliakan Allah Azza wa Jalla dalam diri dan juga dalam hati kita. Baik. Kita berhenti setakat itu, insya-Allah. Nak tanya sikit lah yang ketiga tu, poin yang ketiga tu, rasa berat mengalahkan. Tadi kupasan dia lebih kepada Nabi kita kan? Betul. Tapi kalau sifat Allah tu dia macam mana tu? Masuk ke? Baik. Untuk yang nombor 3 ini dia lebih kepada dalam Quran dibawakan contohnya adalah lebih kepada sifat manusia ataupun khususnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak di-applykan kepada Allah dia tak rasa berat kan? Tak. Ya salah. Tapi mengalahkan memang dia semua mengalahkan semua. Mengalahkan Allah Maha lah. mengalahkan kesemuanya lah. Tapi yang rasa Allah berat Maha tu mengalahkan kesemuanya. Rasa berat tu mungkin keinginan Allah Azza wa Jalla yang nak kita semua ini masuk ke dalam syurga. Tapi kalau lihat contoh dalam Quran kan, kita boleh asingkan dia. Nombor 3 ini dia lebih kepada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Aziz. Dia adalah kekuatan dan juga kemuliaan yang mutlak untuk Allah Azza wa Jalla. Mana nak relatekan sekejap dengan Allah. Tak apa. So yang nombor 3 ni tak apa. Yang nombor 3 ni tak apa. Nombor 3 ni kita asingkan. Saya cuma bawakan kerana Al-Aziz ini ada yang sifatnya pada manusia yang selalunya manusia nakkan rasa mulia dan juga rasa kuat ini, sedangkan semuanya itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tetapi berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi dia bukan dia nakkan rasa mulia dan dia bukan nakkan rasa kuat, tetapi dengan Nabi ini kan Allah berikan kemuliaan dan juga kekuatan, tapi dia personally itu dengan Al-Aziz itu apa? Allah kaitkan dia rasa perasaan yang berat dalam diri Nabi tentang orang lain. Itu sahaja. Yang saya nak gambarkan tentang perkataan Al-Aziz ini, bila dia ada perkataan yang lain dalam ayat itu ala, dia akan membawa kepada makna yang lain. Tapi selalunya kan kalau macam surah Al-Jumu'ah tu yang depan-depan ayat tu, sifat-sifat Allah tu ada 4 sekali disebutkan kan. Tapi dia akan terjemahkan kepada dalam konteks Nabi punya tanggungjawab pula. Dia buat macam tu. Sifat-sifat Allah tu dia terangkan melalui Nabi punya tanggungjawab lah. Nabi punya tanggungjawab. Baik, sabbihu lillahi. Maafkan dalam surat ayat yang pertama rasa. Malikul Qudus. Ayat kedua yang pasal Rasulullah. Ayat pertama. Ayat pertama ada 4 nama. Ada 4. Lepas tu dia kaitkan kepada lepas tu dikaitkan kepada tugas-tugas Nabi lah kan. Ayat kedua baru pasal tugas Rasulullah. Tugas Nabi, tugas Rasul. Maksudnya dia terjemahkanlah daripada sifat dia tu macam mana lah Nabi carry out dia punya sifat tu. Maknanya sifat Allah Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz dan juga Al-Hakim ini, atas semua sifat ini Allah mengutuskan Nabi. Begitu. Dia akan laksanakanlah mengikut sifat tu semua. Macam mana cerita dia? Payah jugalah kita orang ni tak pandai nak cerita kan. Tapi saya seronok untuk mendengar sebab kadang mungkin ada sudut pandang yang saya tak nampak kan.
Ada saya suka Sebab saya segalanya suka itu kan Nabi yang akan menceritakan kepada kita, akan menunjukkan dia punya tugas-tugas tu dia akan dilaksanakan oleh Nabi sekali kan. Dia nampak macam nak kata reflection pun tak perasan lah macam ni. Oh, Kan? maksudnya sifat Allah Al-Malik, ditunjukkan dalam sifat Nabi, Al-Qudus, Al-Aziz dan juga Al-Hakim ini terjelma pada pengutusan Sifat Nabi. Nabi. Yes. Betul Nabi akan melaksanakannya semua tu, tapi bila Nabi terjemah lah tu, apabila Nabi buat nampaklah kekuasaan Allah apa semua tu. Qudus, Al-Malik, Al-Aziz tu. Sama lah Ustaz. Sama lah Ustaz macam ayat laqad ja'akum tu. Apa tu? Bukan maksudnya sifat Al-Aziz tu yang berat bagi Nabi tu, kemuliaan Nabi tu. So macam ni lah juga. Nabi diutuskan untuk menjelmakan, untuk melaksanakan Allah punya kekuasaan tu lah. Allah punya apa tu yang Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim tu. So melalui perutusan Rasul ni lah, Rasul yang mengajar kita supaya kita menjadi apa yang tu, berhikmah, patuh pada Allah. Patuh pada Allah. Diajarkan, apa dia kata, diajarkan mana dia, mensucikan mereka, yuzakihim tu kan. Ajarkan subhanallah tu. Dia menjelmakan apa sifat-sifat Allah tu. Menjelmakan sifat-sifat. Melaksanakan Ustaz, melaksanakan yang Allah punya. Menjelmakan tu rasanya lebih tepat. Menjelmakan macam Ustaz sebut dia lah. Jadi apa sifat-sifat Allah tu ditunjukkan oleh Nabi. Dijelmakan kepada kita, diajar melalui Nabi. Allah. Lupalah Ustaz, nanti kena review balik lah. Bagilah tadabbur tu kat Ustaz. Tak faham. Kita tak boleh kongsikan? Boleh nanti kongsikan? Saya kongsikan ada di YouTube. Dah lama dah tu. Tahun 2001 bulan Januari ke? Bulan April ke? Lama dah, 20 ke 2021 tu dah lupa sikit tu. Boleh kongsikan dengan saya. Kak Noh, saya nak Kak Noh. Kita kongsi dalam grup je lah. Nanti saya kongsi dalam grup. Nanti kongsikan dengan saya. Saya tak ada dalam grup. Saya personal. Dia 4 sekali kan, yang dalam ayat 24 ni berapa sekali Allah sebut dia punya semua ada 20 berapa dia? Ada 15. 13 ke 15. Banyak kan? Banyak. 1, 2, salam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Khalik ni dia khaliku. Khalik 8, 9, 10, 11. 11. Banyak nama dia. 11 Azizul Hakim, bawah ni dia sambung juga. Yang bawah ni yang ayat 24 ni dia apa ni, gandingkan. Tu ulang balik tu, Azizul Hakim tu ulang. Tu 2. Tak digandingkan. Kita Aziz dia hari ni. Hakim tak ada lagi. Saya masih memikirkan ni. 4 nama ni. 7. 12. 8. Al-Malik. 9. Al-Ummiyin. Rasulan. Al-Qudus. 11. Yatlu alaihim ayatihi. 11. Sebenarnya daripada surah-surah ni dia dah bercerita macam-macam dalam surah ni, munafikun lah apalah. Lepas tu dia cerita sifat dia. Kenapa Ustaz? Kenapa? Sorry, dah dekat gol 11. Itu saya nak tanya juga, kenapa? Al-Quran ni kan sebagai peringatan. Ya. Ada sebab tu. Ada sebab Allah cerita tu. Lepas tu dia beritahu. Dia semua macam ni. Nanti boleh cari semua nama-nama Allah di penghujung surah di penghujung surah tu. Dengan penceritaan yang ada dalam surah Al-Hashr. Dengan penceritaan yang ada dalam surah Al-Hashr.
Ya, so Ustaz ada tu jawapan dia tak cakap lagi. Nanti ringkasan. Dia Nanti Haji Nur tunggu- kongsikan tentang surah Al-Jumu'ah tu. Okay, no problem. Kongsikan saya untuk tidur malam nanti. Saya pun nak juga. Semua nak. Tapi dia saya punya suka tu masuk tak kelas. apa elok. Dia punya I think internet connection dia teruk sikit masa tu. Tak apa, janji audionya adalah. Bolehlah nanti dekat Yang Kak Nur share dalam grup tu ke? Ya. Tak tengok. Ya. Tak tengok lagi. Boleh forward je nanti kat saya. Baik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan Amin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la